Sungai Petani. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kerana memberi peluang saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam membentangkan dan membahaskan pembentangan yang dibuat oleh Menteri Kewangan pada 23 Oktober yang lalu. Dalam masa yang diberikan, saya akan menyentuh beberapa perkara yang harus disentuh. Yang pertamanya dalam pembentangan bajet yang telah pun dibentangkan kepada kita, terlihat untuk tahun 2010 telah diperuntukkan Parlimen Malaysia mendapat 66.2 juta. Tetapi semua peruntukan yang disebut adalah untuk tidak untuk pembangunan tetapi sekadar mengurus. Tan Sri Speaker, kita tengok hari ini ahli-ahli parlimen di Dewan ini tidak mempunyai tempat untuk mereka menelaah. Menteri, speaker dan timbalan speaker, ketua mangkang ada bilik. Tetapi ahli-ahli parlimen letak buku sama tinggi dengan kepala dia. Di bawah ada buku, di kaki meja ada buku, atas meja ada buku. Dan ahli-ahli parlimen tidak mempunyai tempat untuk mereka bila dapat maklumat-maklumat ini duduk dan membuat research. Tak mungkin ahli parlimen bawa balik setiap kali balik ke rumah ataupun bawa ke hotel, bawa balik sebakui. Lepas itu pagi esok bawa balik sebakui juga. Jadi di sini saya mencadangkan parlimen melalui Tan Sri Speaker sendiri mencadangkan supaya didirikan satu blok bangunan bagi menempatkan ahli parlimen yang tidak ada jawatan, sama ada sebelah sana ataupun sebelah sini. Bangunan ini tidaklah mestinya sophisticated dan tidak payah direct nego pun, buat open tender tak apa. Supaya ada open space, open concept, agar kita semua dapat hidup dengan selesa di tempat itu dan dapat buat research dengan selesa. Dan apabila kita dapat tempat yang selesa untuk kita buat research dan menyediakan bahan-bahan yang kita nak cakap dalam parlimen, maka kita bercakaplah dengan penuh maklumat. Tidaklah kadang-kadang kita cakap ikut sukalah kerana kita tidak mempunyai persediaan yang cukup. Begitu juga Tan Sri Speaker, Dewan kita ini, parlimen kita ini tidak mempunyai museum. Terlihat kalau kita melawat Kazakhstan ke Uzbekistan ke negara-negara di Eropah, sejarah, bahan-bahan sejarah parlimen disimpan di situ, supaya apabila pelawat, hari ini kita ada pelawat datang, dia nak pergi tengok apa dia? Tidak ada tempat untuk dia melihat sejarah parlimen itu sendiri. Salam ada. Habis-habis sangat kita bawa dia pergi kantin lah kot. Jadi perhatian harus diberikan. Di samping kita mendapat peralatan-peralatan baru atas meja ni, tetapi dia telah mengambil tempat kita untuk tak buku pada. Jadi buku dah letak tak mana pun tak tahu Tan Sri. Isu yang kedua saya nak bangkitkan Tan Sri Speaker ialah berkenaan dengan Menteri Kewangan kedua dalam press conference ataupun dilaporkan oleh Star pada 26 Oktober 09 telah melaporkan bahawa beliau yakin terdapat ketirisan hampir 20% dari perbelanjaan yang telah pun diluluskan. Ini bermaksud 20% perbelanjaan yang telah diluluskan oleh kerajaan bersamaan dengan 28 bilion. Tiris. Orang Kedah kata bocok. Dan khususnya dia berlaku dalam bidang ICT. Dan lebih teruk lagi, 50% daripada yang tiris itu berlaku disebabkan program-program yang berbentuk direct nego. Saya nak bagi satu contoh Tan Sri. Sekarang ini satu projek perintis sistem e-tanah, pentadbiran tanah di Pulau Pinang. Projek tersebut yang menelan belanja 80 juta yang telah pun dimulakan pada Oktober 2005
yang sepatutnya tamat pada Oktober 2008 tak siap. Tak siap satu hal, tak boleh digunakan kerana dia tak siap. Tetapi yang lebih parah lagi, syarikat ini yang namanya I-Launch Sdn Bhd JV dengan CWI Sdn Bhd ini ditawarkan pula untuk jaga, manage dan juga menyelenggara projek dan program perintis yang tak siap ni. Dah program tak siap, dia juga ditawarkan untuk menyelenggara program yang tak siap. Jadi jumlah 80 juta ini besar, Tan Sri. Dan saya dimaklumkan akan ada VO, variation order pula lagi. Dan besar kemungkinan variation order yang akan dikemukakan oleh syarikat I-Launch Sdn Bhd JV CWI ini akan diluluskan. 3 perkara, Tan Sri. Yang pertama, projek tak siap, kemudian telah pun ada kontrak untuk menyerahkan projek perintis sistem e-tanah di Pulau Penang ini, dan akan ada VO pula yang akan diluluskan. Dan ini membuktikan bahawa ketirisan ini sebahagian kecil lah daripada 20% yang telah pun disebut oleh Menteri sendiri pada 26 bulan Oktober yang lalu. Kemudian Menteri Kewangan juga menyebut tentang bagaimana kerajaan akan meningkatkan inisiatif projek perkongsian awam swasta dalam perbentangan yang lalu, dan malah Ketua Pengarah EPU baru-baru ini pada 27 Oktober dalam National Asset dan Facilities Management Convention 2009 berkata estimated development expenditure untuk RM ke-10 adalah sekitar 230 bilion juga dalam RM10, maknanya tidak jauh dengan RM9, dan akan sasarkan kepada high income economy. Dan ini akan dilakukan melalui privatization, private funding initiative dan public private partnership. Tan Sri Yang Pertua